Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, seperti yang kita janjikan dalam grup, InsyaAllah hari ini kita akan tengok beberapa kaunter. Selain itu, kita akan tengok dulu berkenaan dengan cut loss dan kepentingannya. Okay, saban hari kita tengok 2 minggu ni adalah musim cut loss. Kau tengok FBN KLCI pun agak jatuh merudum. FBN KLCI agak parah bila berlakunya kucak-kacir dekat luar negara, dekat US, antara US dengan China tengah bertarung disebabkan pilihan raya presiden yang akan datang dalam bulan 11 akan berlaku dekat US dan menyebabkan harga minyak dunia agak bertarung juga, harganya naik turunnya bertarung. Wallahu alam dia akan habis sampai pilihan raya ke macam mana. Dekat Malaysia pun kita ada pilihan raya Sabah yang baru tadi penamaan calon tadi. Berlaku penamaan calon pagi tadi. Okey, FBN KLCI untuk hari Jumaat memecah balik 1,500 mata. Alhamdulillah. Target saya dia akan pecah MA 200 ni. Mungkin dia ada dekat dalam 1530 macam tu. Untuk kita kata rebound tu confirm lah. Kalau tidak, dia akan jatuh balik. Maksudnya rebound ni, candle ni tak confirm. Candle ni tak confirm untuk naik. Okay. Biarkan saya. Kalau tengok sini, kita cari dia punya resisten. Dia kena pecah dekat 1540 lebih kurang. 1538 lah. 1538. Kita tanda dulu resisten 1538. Yang ni saya pakai Malaysia Stockbiz je. Free percuma. Kalau ikut nak pakai TV ni berbayar. Tak banyak yang bertembung. Kalau sini pun sini okey. 1538. Besarkan sikit. Dia boleh pecah tak? Kalau kat bawah ni ada lagi. Kalau kat bawah ni tak ada, tak nampak. Sini ada. Tapi candle jauh. Candle itu dekat tak nampak sini. Dia kena pecah 1538. Agak jauh juga. Resisten sini. Dia berdekatan dengan MA20. Yang ni saya besarkan sebabnya bila nak hantar dalam grup tu nampak kecil. Dia nampak besar sikit. Volume dah start ada. Cuma kena ada confirmation. Kalau ada confirmation baru kita boleh tahu. Maksudnya dia akan kembali naik. Volume hijau, memang hijau. Confirmation tak ada. Kita tengok ni Ni hijau-hijau 3 hari. Orang membeli kan. Jatuh 2 hari. Nak rebound balik. Okay, kita kena ada confirmation. Confirmation berapa hari, at least minggu depan kena sampai Jumaat. Sebab kita ada cuti pada hari Rabu tak silap saya. Okay, hari Rabu kita cuti hari Malaysia. Hari Rabu hari Malaysia. Kita doakan saya tuan-tuan semuanya. Esok hari ulang tahun perkahwinan saya yang ke-6. Esok. Jadi yang ni saya share untuk sambil nak minta doakan kau semua, semoga hubungan perkahwinan ini berterusan hingga ke syurga jannah. Amin ya rabbal alamin.
Okey, yang ni kat SCI. Kita tengok pula lain-lain punya ni. Tengok construction. Dia buat Morobozu. Kalau ikut saya punya, tengok dia punya test ni, maksudnya sideway lah. Dia bukan ke atas. Ataupun saya tanda tempat baru, dia akan macam ni. Dia akan macam ni kalau dia nak naik lah. Dia pecah saya punya support yang saya tanda. Ni saya tanda masalah ni. Menaik ke atas kalau ikut sebenar. Ni ikut saya tanda lah. Construction tak confirm. Kemungkinan akan berlaku penurunan lagi Morobozu, tapi kalau ikut Morobozu, saya rasa dia akan follow macam ni. Dia akan ada 3 hari sebelum makan hijau balik, lepas tu turun balik. Dia bukan macam tu Tengok dia punya ni. Hijau balik, dia macam tu. Tapi kita nak confirmation untuk construction ni, kalau boleh dia tak sideway sebab dia dah nak habis dah. Kalau ikut sini dia dah habis dah dia punya. Tengok ni support dia dah bentuk. Kalau ikut sini dekat 160 ni ikut dah habis lah. Ni dia punya last support untuk naik momentum dia, pertukaran daripada downtrend kepada uptrend kan. Daripada ni dia jatuh daripada Jun kepada September. Construction agak 2 minggu lepas agak ni agak kita tengok dia nampak menaik kat tengok ke sini, tapi dia jatuh balik. Ni construction. Okay, seterusnya kita tengok yang lain. Consumer product. Ada bond oil nak tengok lagi. Consumer product. Doji dia, bentuk doji. Mula ada confirmation. RSI nampaknya menurun. Kita tengok hari Isnin kalau ada confirmation. Consumer product ni agak sideway. Kita tengok sini, sideway. Belum break up kan. Kita cari masa untuk dia break up, untuk apa dia membuat uptrend. Okay. Consumer product. Antara consumer product adalah bond oil. Akan kita tengok sekejap lagi. Lain-lain barang-barang emas lah, gold, barang-barang lain pun ada, sarung tangan pun dikira consumer product. Tapi kalau kira top glove under health. Okay, seterusnya kita tengok energy. Energy agak cantik. Walaupun kalau kita tengok energy ni berlaku naik turun dalam proses politik dekat luar negara, khususnya dekat US. Saya ada tanda sini. Energy kalau nak beli sekarang, tapi untuk target profit 2021. Okay. Lepas pulih pilihan raya dekat US, pulih pilihan raya dekat Malaysia, insya-Allah energy akan naik. Dia masih sideway. Next kita tengok sebab kita ada masa sangat. Tengok financial tak ramai tengok kan. Okay, masih dekat sini. Ada confirmation. Financial dekat Malaysia agak critical sebab next month ni, bulan 10 ni dijangka rakyat dah tak ada duit tambahan. Dia nak main saham pun tak ada duit tambahan.
Sebab moratorium dah ditarik balik kecuali orang-orang tertentu yang memohon. Dia tak automatik. Okay, financial. Lepas tu kita tengok health. Wah, health buat comeback hari tu. Tengok dia punya health buat comeback sebabkan top growth lah. Okay, belum confirm lagi. Belum confirm. Ada dia dah tunjuk belang kat sini. Kalau tengok stok RSI mendongak naik ke atas, kemungkinan akan berlaku kenaikan lagi minggu depan. Kita dah tengok dalam grup tu, saya ada share berkenaan dengan Top Glove pun nak beli lagi dia punya buyback. Lepas tu kaunter-kaunter lain yang berada dalam SKL pun nak buyback juga tu. Dijangka KLCI akan hijau hari Isnin ni. Tapi jangan lupa hari Rabu kita bercuti. Okay, Rabu kita bercuti. Ada kena hijau. Dijangka akan ada gap up sikit. Ya. Dia lagi tak. Kalau ada plantation saya ada banyak kali share, masih sideways. Tunggu breakout. Nak breakout ni, dia punya moving average agak cantik. Kalau tengok ketiga moving average 200, 20, 50 dengan 200 ni dah dekat-dekat dah semua ni. Tunggu masa saja dia breakout ni. Plantation. Lepas tu kita ada property pun masih sideways. Dia dah terkena dekat kita punya last support. Dia kena naik balik untuk pecah MA 200, MA 50. MA 200 dia kat atas. MA 20 dengan MA 50 lah. Dia kena pecah. Kalau RSI dekat bawah, semua dekat bawah, jangan risau tuan-tuan. Kalau tuan-tuan beli minggu depan, semua masih kat bawah. Sebab apa? Sebab kita punya KLCI memang jatuh bawah paras 1500. Maksudnya RSI semua kat bawah kecuali beberapa counter lah. Okay, dan ada satu lagi, utilities, teknologi dengan transportation. Utilities dah menyentuh kita punya last support dekat 940 atau 941 mata. Okay, dia punya ni cantik utilities. Saya pernah beli utilities Salcon, saya dah TP Salcon dan siap dapat apa kita panggil, dapat share. Dia bagi bonus share. Dia lah jual sikit-sikit kan. Okay, bertemu dekat low support utilities. Antara utilities yang lain tak silap saya TMB lah, tenaga. Okay, teknologi cantik. Kenapa cantik macam ni? Kita tengok ada counter teknologi, antaranya counter HLT cakap pasti HLT antaranya Notion tu teknologi, tapi sebab dia enter business glove tu, yang bila tak glove naik, dia naik. Tengok HLT punya. HLT industrial product. Notion tadi dia bukan buat sarung tangan, dia buat face mask. Okay, counter face mask slow sikit. HLT dia buat sarung tangan. Okay,
Teknologi dia mengikut health punya index. Ada toncik sikit ke bawah tu. Wallahualam dia akan naik atau tidak, kita tunggu hari Isnin. Tapi kalau tengok sini dia stock RSI tu macam nak mendongak, health dah mendongak. Kalau teknologi baru nak mendongak. Okey, kita dah berapa minit dah ni? Kita dah 15 minit kita dah tengok ke semua indeks-indeks dalam Malaysia dan jangkaan-jangkaan yang berlaku. Okey, seterusnya kita akan tengok cut loss. Hari ni video ni hanya setengah jam saya target. Cut loss bagi saya dah buat sebenarnya video, tapi video tu rosak minggu lepas. Cut loss kepentingan nombor 1 sebenarnya. Cut loss kepentingan adalah mengurangkan risiko huruf A tak nak keluar ni, risiko yang lebih tinggi. Okey, kenapa? Kalau contoh kita cut dekat 5%, tak nak bagi dia kepada sampai 30%, walaupun FA dia menarik. Okey, yang kedua untuk sebagai apa kita kata sebagai trading plan. Mengikut trading plan, yang pertama mengurangkan risiko yang lebih tinggi. Lepas tu untuk kita follow trading plan kita. Okey, dalam sebut cut loss ni saya nak cerita pasal kita punya nisbah keuntungan ni. Ini penting. Biasa kita dengar 1:1 kan. Contoh dia kita sanggup nak ambil naik 0.05 sen, contoh 5 sen, untuk untung TP target profit. Lepas tu kita sanggup rugi dekat 0.05 cut loss. Ini penting sebab keuntungan. Contoh satu-satu. Tapi biasa yang kita nak adalah yang cantik lah, 3:1. 3:1 bermakna kita nak 0.15 nisbah 0.005. Ini contoh. Okay. Dia boleh pergi dalam keadaan persen ataupun dia boleh pergi dalam keadaan apa kata dalam keadaan nombor, mana-mana yang sesuai. Okey, kajian kita akan tengok sekali nisbah keuntungan dan kita tengok sekali cut loss point. Cut loss senang je, dah ada dalam nisbah keuntungan apa cut loss. Pecah situ buang, pecah situ buang. Memanglah kalau tengok untung, beri untung kepada apa broker-broker kan. Tapi untuk akan datang, risiko yang kita ambil dalam keadaan market yang tak menentu ni menambahkan kerugian dan menambahkan kerusingan kita. Last sekali, tinggalkan pelaburan. Itu yang kita tak nak lah. Okay, kita akan tengok counter satu persatu. Saya keluarkan fintech sebabnya fintech tu tak syariah. Disebabkan fintech tak syariah, saya tukar kepada Asia Pac.
Asia Pac. Dan Asia Pac ada ramai yang geleng kepala dengan Asia Pac. Kita tengok FA dia. Asia Pac ada kenaikan 4% iaitu hari terakhir pada hari Jumaat. Dia adalah main market, syariah compliant, dan di bahagian property. Kalau tengok property tadi, kalau kita tengok property tadi, agak bahaya jugalah property. Dia sedang menyentuh support, tetapi walaupun dia sedang menyentuh support, kita tak ada confirmation support tu kukuh tidak. Kalau tak kukuh, dia akan jatuh lagi. Next dia punya support kita tengok bulan lepas lah, mungkin dekat sini, atau kalau saya nampak kat sini lah, 602 dia akan jatuh lagi. Kalau dia tak jatuh lagi, dia rebound, mungkin dia akan pergi ke sini balik lah, 628 ataupun ke sini lah, paling nampak sini 627, 628. Dia akan rebound. Bermaksud Asia Pac pun sama. Kalau sini tengok sini, volume dia ada, tapi RSI ni agak menakutkan, dekat 98%. Biasa kalau kita nak ambil counter bawah 80% boleh jalan lagi. Pandangan peribadi, dia akan cuti sekejap dekat sini 12, rehat dekat 12. Dia akan rehat 12, lepas tu baru dia akan buat kenaikan balik, ataupun dia akan jadi doji lah, macam ni doji. Dia akan buat rehat, lepas tu akan jadi doji, lepas tu akan meneruskan kenaikan balik lah. Sebab kalau kita tengok sini, masalah RSI ni dia ada, kalau tengok sini nampak agak keliru, 47% dan 50% dia naik, tapi fake punya kenaikan. Okey, boleh je tanda. Bagi saya yang paling kukuh dekat 110. Lepas tu dia ada dekat 115. Agak senang nak tanda dia punya support and resistance. Dia di sini. Tak keluar pula. Ini support dekat 120. Tengok, kita tak tahu matahari naik. Kalau saya, dia akan pecah, dia akan pergi sini 15. Dia punya support lah, dia punya resistance satu dekat sini 130. Sebab kita tak tahu dia mula dengan naik ke bawah. Kita colourkan hijau. Resistance lain kita ikut ni saja, petak yang ada je, 140. Sebab tak ada tak pernah naik. 150 ni dia resistance dia, 160, 170. Support paling senang nak tanda. Tengok sama kat bawah ni, hijau dengan merah, tanda je support, kita nampak lah. Tapi kalau ikut apa MA, dia cantik dekat sini, dekat 115. 115 paling kukuh. Okay, yang paling kukuh saya tanda biru lah. Ini yang paling kukuh, saya tanda biru. Okay, ni paling kukuh 116. Kalau saya akan tunggu dia jatuh sampai 116 baru saya masuk. Dan counter ni saya tak akan pilih sebabnya dia punya kenaikan agak rendah. Cuma dia ada buat fake punya kenaikan, wallahualam. Paling tinggi pun kat sini dalam 10 hingga 15%. So, saya tak pilih lah sebagai counter pilihan. Sebab saya pilih saya punya pulangan tinggi.
Sebab kita banyak cut loss, kita pun nak tinggi juga. Seterusnya kita tengok Minitech. Siapek tadi property, tak apalah property. Minitech untuk nombor 2. Jangan risau, Siapek tu dia punya FA cantik. Minitech ni agak tak cantik lah. Walaupun Min dia industrial product, building material. Ni geng-geng Datuk Awan Daud ni, peminat Datuk Awan Daud. News tak ada news. Kenapa kamu pilih? Anda pilih saya tak tahu. Kenapa Minitech? Mungkin sebab harga dia masih bawah RM2. Kalau saya yang ni, tengok dia boleh pergi berapa tu, 60%. Kalau saya akan tengok juga counter. Agak menarik kenaikan dia. Kalau kita tengok seminggu dalam 30%, menarik. Lepas tu dia boleh naik lagi sampai, tengok sini kalau dia nak pecah ni, dia dah sentuh yang terakhir dah. Kalau 80% ROI, tak pasti berapa hari dia pergi. Okay, kita tengok support dan resistance dia. Inilah support dia lah, 190. Saya pegang sini, ni dia ada ni. Sini 185 lah. 185. Ni ada sini satu, sini satu. Tapi tak kokoh lah. Walaupun moving average dia 200 dekat situ. Cara pilih support resistance, kita kena tengok volume tinggi. Sepatutnya kena cari kat sini. Sebab sini dah lah terakhir, kita letak lah satu dekat situ, kena merah. Okay, next up ni kira resistance lah, sebab dia atas lah. Sini kita ada resistance 1 dekat 220. Okay, cari sini ada resistance 250. Sini 280. Ni ada 300. Dia cukup lah sini. Tu tanda ni resistance. Banyak sangat nanti tak. Okey, dia kena pecah 220 untuk meneruskan kenaikan. Resistance pertama, resistance kedua 250. Cara nak tengok dia, kita tengok yang hijau dengan merah ni. Lepas tu kalau boleh nak tahu dia kokoh, kita tengok dia punya volume tinggi. Tapi yang saya tanda ni maksudnya tak, yang saya nampak lah, maksudnya volume tu ada yang tinggi, ada yang rendah. Kat sini pun ada 250, 280, 300. Ada resistance. ROI 80%. Kecuali sideways saya tak boleh cakap apa lah. Kalau dia meneruskan kenaikan, InsyaAllah dia akan naik sampai ke 80%. Cara tengok MACD, sepatutnya MACD kita pilih yang atas pada 0400. Ke atas macam ni, dia naik, dia turun, dia dekat bawah.
Tapi bila di bawah kosong kita tengok kalau dia makin rapat dengan kosong tu, maksudnya dia akan naik. Dia tengok naik kan. Kita turun balik, dia bila besar turun balik, sideways sekejap. Okay, turun tu tengok last ni dia macam mengurang kan, mengurang ada hijau. Macam tu lah. Akan kurang, makin kurang rapat ke 0.00 dia akan naik macam tu. Ni cara tengok MACD lah. RSI kita tengok dongak. Dan ni volume, kita tengok volume hijau ke merah untuk jual ke beli. Dah 30 minit kita rekod kena stop ni. Okay, tengok support, resistance. Okay, nak entry kena pandai-pandai. Kita kena tengok confirmation. Tengok video saya sebelum ni, ada bot, ada buy on breakout, ada buy on dip kan, ada buy on support, ada orang beli dekat support, dia jatuh support dia beli, ada dia pecah sini baru dia beli, ada dia pecah dia turun balik buy on dip baru beli, dia breakout baru dia beli. Okay, ni mini tag. Pandangan saya, kalau saya ada confirmation, saya beli. Dulu pun tak banyak lah. Okay, Kanga. Tengok Kanga saya pernah beli tapi saya cut loss sebab bila saya tengok dia punya ada confirmation untuk dia jatuh, saya tak beli. Kanga kalau kita tengok ni, saya beli dekat sini, dia jatuh, cut loss. Sekejap. Ace Market, consumer product, household goods. Kanga dia jual bambu produk. Bambu produk. Sebab nak tengok, dia pun ada beli dolphin, tak silap saya. Tengok ni, news ni, double glove player, siapa nama? Kanga pun jual glove juga. Kanga pun masuk specialty 80 tak pasti ada kenaikan. Saya tengok Innis. Okay, ni ada hint tadi. Naik tak naik, wallahualam. Tengok sendiri, tanda sendiri. Okay, Kanga kenaikan sebab Tok Glove naik. Kanga RSI agak separuh dah, dia ada dalam 2 hari lagi. Kanga saya nak tanda dia punya ni susah. Tanda dia punya apa? Kita tengok dia punya, saya akan fokus dulu. Fokus dia 200%. Forecasting 200%. Kalau saya kurang minat sikit. Saya kurang minat sikit counter ni, sebab dia agak macam tu. Okay, support and resistance. Sini ada satu. Ya. Itu 90. Tak tahu sebab dia tengok tiba-tiba dia buka mana, kita tengok tak tentu dia punya, dia buka price tu, dia buka dia tak tentu tu, saya tak boleh nak tanda masalah.
Okey. Kat 200. Takut dia jatuh nanti. Tanda siap-siap. Kita tak tahu dia pergi mana. Kita boleh tanda ikut toncek yang hujungnya ataupun ikut dia punya badan. Kita tengoklah dia sentuh kat mana. Sebab dia agak tak menentu. Jadi tak nampak dekat mana kita nak tanda ni. 270. Start 270 resistant. First resistant 270. Yang lain tu support. Next dia ada kat sini 290. Next dia ada tanda sini 305. Okey, sekali kita letak kat toncek atas ni 325. Okey. Ni untuk karma itu saya minat dekat sini. Nampak macam ROI tinggi. Nampak macam dia boleh ada kenaikan. Lepas tu saya tengok dia punya ni agak volatile. Tapi dia boleh pergi jauh. Masalah dia RSI dia dekat tengah. Dia akan berakhir, kalau dia nak naik pun dia akan berakhir dekat hari Selasa. Hari Selasa last day dia. Sebelum dia akan buat penurunan balik lah. Dan karma dia under industri karena dia under consumer product dengan Segway. Dia dah sentuh dekat consumer product. Tengok ni property. Semua ada toncek ni Segway. Nampak sangat dari dulu Segway. Okey, macam mana? Puas hati kat kanan. Ada orang nak tekan ban. Tengok pecah 270. Tengok masuk lah. Kalau ada volume masuk. Asia apply. Ni cantik ni. Siap DIY ni cantik. Tengok, tapi dia bertoncek lagi. Dia ada confirmation. Dia ada kenaikan 8%. Supply ni dia buat apa? Ada peminat supply ni. Asia PLY. So, komen Tintin glove juga. Dia punya FA tak cantik. Untuk going. Tengok dekat sini dia punya tu. YOI dia cantik sampai kuarter 2 Jun. First quarter turun. Dari sini turun, lepas dia naik balik. Ni kado goreng pisang. Quarterly ada kenaikan. FA dia susul supply. Tapi kalau ikut trading plan ni, tengok moving average cantik. Dia dah sentuh dekat MA20. Dia nak pecah MA20. Dia tanda dia punya support dan resistance untuk pembelajaran. Last support dia RM4. Ya, 40 sen. 40 sen. Dan support dia. Lepas tu kita ada tak nampak lah. Sini pun ada 445 445.
tu dia ada kat mana lagi ni ada 42 485 resistance. Ada lagi dekat mana, sini ada 530 kot, 525. Payah nak dia tak pakai mouse ni. Lagi resistance dia sini 545, lagi atas sekali lah 60 sen. Okey, Fatih tengok sini tak dapat sangat sini sebab serata je dia punya apa, MACD dia. MACD serata, bawah kosong. Okey, boleh perhati rapat lah hasil supply, tapi FA dia tak cantik. Okey, kita tengok bond oil. Bond oil belum bond lagi ni, macam mana ni? Okey, harga, kita tengok harga ni. Kita tengok harga apa, gold hari ni macam mana? Harga gold Dow Jones naik, gold negatif Wallahualam. Kita tengok RSI pun tak dongak, kita tunggu dia dongak dulu kalau nak masuk. Kalau yang ada dah ada menunggu dalam tu, sabarlah. Dah support dia kat sini 4 sen. Dah support dia kat 4 sen. Sini pun ada dekat dia berhenti tu, berhenti dia masuk 45 pun ada. Ni dia punya resistance dia kena pecah balik. Okay, dekat 55 resistance kedua, tak tinggi sikit 65. Next 75. Ni tak nampak tak kat sini 90 resistance ni. Sebenarnya nak tahu kukuh ni, kita tengok dekat dia punya apa, volume. Kita tengok dekat volume. Okay, pandangan peribadi, counter ni kena tunggu, tak ada confirmation lagi. Walaupun ada toncek sini, tak ada confirmation. Tengok menunggu dia. Sebelum ni saya ada bagi tahu dalam grup 3 juta menunggu untuk membeli dekat harga lagi murah. Dia pecah sekali, dia naik balik. Tengok tu ada doji tu, pasal. Okay, bond oil. Bond oil ni related dengan gold. Dia meniaga apa saya tak pasti, tapi kenapa dia orang dah goreng dia, sebab gold. LKL menarik. LKL ingat ke LKL ni dia apa, tengok dia limit up lah gitu. Tak limit up juga, saya bagi tahu dia dekat last dia dekat 1010 kan, tak pecah 1010. Saya kata kalau lepas 1010 dia pergi jauh, tapi tak lepas. Ada sikit lagi hari tu dia ada dah confirmation toncet nak naik. MACD belum sentuh lagi, sikit lagi. Kalau MACD ni biru ni pecah kuning merah ni, memang macam ni lah, saya kata boleh pergi macam ni. Dia punya goreng dia boleh pergi 200%. Banyak hari juga lah. Kalau sempat nak minggu ni, kalau dia kenaikan tu terusan, kalau boleh dia punya ni bawah ni lah, dia punya volume jangan tinggi sangat. Dia naik sikit lah. Naik sikit, dia cuti satu hari, naik lagi. Dia buat macam ni. Menarik Saya dah tanda siap-siap, sebab ni antara saya punya apa yang saya duk tunggu rebound.
Dia duduk atas support last saya tanda 790. Dia kena pecah dekat sini. 1.1. Tu next. Ni harian tau, 1350, lepas tu 180. Dia naik dia akan pecah. RRI memang dalam 200%. Kita kena target. Okay, ni LKL saya dah tanda. Kedudukan dia agak cantik. Wallahualam dia akan ada kenaikan. Kenaikan ni kita je boleh jangka saja, tapi betul-betul naik kita tak tahu. SOX kata goreng ni. Kata goreng dia kata goreng. Kata goreng. Dia pergi 500% bos. Daripada Julai tu September, 2 bulan saja. Untuk cik naik ni belum ada confirmation. Tengok ni kalau dia makin turun apa MACD ni, turun merapat ke kosong ni, mungkin ada confirmation. Saya rasa dalam 2 hari kena ada confirmation. Tapi nak masuk tunggu dulu. Kita tanda dia punya support and resistance. Saya ada tanda sebelum ni, tapi tak apa, ni counter ni cantik. Banyak counter cantik bila dah jatuh kan. 210. Baik, tak keluar apa. First resistance. Ni harian tau, harian. Beza harian dengan kita main minit. Main minit kita kena tengok juga. Ni 240. 275. Tak nampak dia punya ni. Sini buat 3. Sini 320. Last kena ambil yang atas ni. Tak ada. Sini 370. Okay, itu resistant dia. Ni tengok kat tepi dia punya nombor. Sebab kalau nak tengok ni, buka mata tak nampak. 210, 240, 275, 300, 320, 370. Nak pakai gun pun boleh, tak ada masalah. Kali ni kita kena belajar. Kita belajar, kita buat sendiri lagi banyak kita timba ilmu. RSI ke bawah lagi, belum ada confirmation untuk kenaikan. So berhati-hatilah. Counter ni counter agak kata volatile dan berbahaya. Kalau perasan hari tu dia kau dia naik ni. Ni dia buat ni. Di syndicate yang buat ni. Ramai sangkut sini ni. Saya dengar. Bahaya. Tengok, dia cantik ni. Ni pun jatuh saja. Daripada naik 2009, kuarter 1 naik, lepas turun kuarter 2 turun, kuarter 3 pun turun. Okay, rasanya tu saja kot untuk hari ni. Dah 50 minit. Rasanya kita kena stop dekat sini. Okay, kita stop kat sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Yang penting tu ada satu yang saya cerita pasal cut loss tadi kan, nisbah keuntungan TPCL. Kalau tak faham boleh tengok saya punya video sebelum ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.